Hai, bersama dengan saya kembali Finali Channel. Jangan lupa untuk subscribe video saya ya. Okey, sebelum ni saya ada sharekan satu video iaitu apa itu autism. Okey, pada video kali ini saya akan share pasal tentang ciri-ciri anak autism. Ciri-ciri autism apa itu, macam mana nak tahu budak tu autism ke tak kan. So ibu-ibu bapa yang kat luar sana yang baru ada anak yang nak tahu tengok macam mana ciri-ciri autism ni, yang kita rasa was-was, takut anak kita ada ke tak kan. So ciri yang pertama adalah suka menyendiri. Yes, budak-budak autism ni memang yang sedia kita malu. Budak-budak autism ni memang suka menyendiri. Okey, kalau korang bawa dia pergi taman, kalau dia bawa pergi taman ataupun bawa tempat yang ada macam contohnya tempat permainan ke, dia orang lebih suka bermain sendiri berbanding untuk bergaul dengan kawan-kawan. Okey, jadi macam dia orang ni lebih suka berada dalam dunia sendiri. Dia orang akan bermain apa yang dia orang rasa dia orang untuk dia. So dekat sini dia orang suka menyendiri. Satu, kalau orang budak-budak main kerja-kerja, dia tak ada dia tengok budak tu macam tak ada perasaan yang dia rasa nak follow budak yang tak ada benda tu, tak pernah minat dengan dia kan. So cara mengatasi adalah kita hari-hari bawa dia pergi taman. Kita dekat rumah pun kita ajar dia main kerja-kerja. Mungkin benda tu boleh menarik minat dia. So kita tak tahu. So itu yang cara saya dengan anak saya dulu. Anak tak pandai bergaul. So tak pandai bergaul bersama dengan orang. Kalau cousin ataupun anak buah yang lain pergi rumah, tengok budak-budak tu bermain tanpa dia rasa dia tak berminat untuk bermain dengan diorang. Contohnya diorang main kerja-kerja, diorang main masa-masa, dia tak pandai untuk bermain ikut follow budak-budak yang senormal dengan dia. Okey, yang itu cara kita mengatasi dia, bawa dia bermain. Biasa macam kita mengusik dia, kita macam kita ajar permainan satu-satu. Lepas tu kita tengoklah macam mana cara dia bergaul, suruh dia bergaul dengan orang-orang lain, tapi dengan pengawasan kita ya. Jangan biarkan anak-anak autism ni bermain seorang-seorang. So kita tak ada effort nak bagi dia macam mana dia nak sembuh. Jadi kita kenalah macam bagi menarik minat dengan dia, macam mana benda tu sesuatu tu. Okey, dan yang seterusnya tak sensitif bila nama dipanggil. Okey, contohnya anak saya sendiri, saya panggil nama dia no respon saya. Dia tak nampak. Dia tak macam contohnya berbanding dengan budak-budak yang normal, berbanding dengan anak-anak yang normal, dia akan lebih peka kepada nama dia orang. Kalau kita panggil contohnya lah, kalau kita panggil nama anak kita, dia akan automatik toleh kita. Dia akan tengok kita kan. Tapi kalau anak-anak autism ni, dia macam tahu yang itu nama dia. Punya cara saya mengatasi ni, untuk macam panggil nama anak saya sendiri, saya sentiasa panggil nama dia Daniel. Buat yang ni, Daniel letak dekat sinki, Daniel tolong mami, Daniel. So dia akan tahu nama dia Daniel. So bila kita panggil Daniel, dia akan automatik datang. Jadi dia tahu nama dia. So kat luar sana, kalau anak umur 8 bulan ke atas, kalau korang panggil nama dia tak no respon, korang kena praktik dari awal dan tengok sampai umur dia setahun lebih macam itu. Kalau umur dia setahun lebih dia tak no respon, korang kena jumpa juga, kena refer dia pergi pakar-pakar psikologi, iaitu korang kena ikut step by step. Sebelum ni saya pernah kongsikan tentang satu video, iaitu pengalaman saya menjaga anak selama 5 tahun. Kat situ saya dah beritahu cara macam mana nak appointmentkan anak-anak autism bagi yang belum pernah diagnosis lagi. Macam mana orang yang ni boleh sedar tahu kelainan anak-anak korang, perbezaan anak-anak korang. Kita mother, kita mak, jadi kita memang ada satu insting kalau anak kita berlainan berbeza daripada anak yang lain. Kita memang
maybe itu kita ibu kan kita ada perasaan itu. So ciri-ciri autism adalah tidak memahami konsep eye contact. Maksudnya macam bila korang bercakap dengan autism ni, dia takkan pandang mata korang. Dia takkan pandang mata korang berbanding dengan anak-anak normal. Anak normal dia akan kalau korang marah dia akan pandang korang. Dia akan faham apa yang korang sampaikan. Tapi anak autism dia tak faham. Dia sebab kalau korang marah dia akan tengok tempat lain. Macam dia tak tahu apa benda tu. Jadi cara saya, ya ini pun ada dalam ciri-ciri anak saya. Cara saya mengatasinya adalah buat aktiviti yang boleh menarik minat dia. Contohnya macam aktiviti blog ataupun buat aktiviti memancing. Maksud saya memancing, beli yang mainan dia memancing tu je, biar dia fokus tangkap ikan. Tangkap ikan tu, jadi bila dia tu automatik dia punya fokus tu akan semakin baik. Kita amalkan ini dalam seminggu 2 kali ataupun sebulan tu 5-6 kali. Orang percayalah, orang kalau dia dah ada fokus, dia akan eye contact orang. Korang marah dia akan faham benda tu. So yang seterusnya adalah sukar memiliki emosi atau perasaan orang lain ataupun diri dia sendiri. Contohnya bila korang bercakap dengan orang lain, ini bagi budak yang dapat budak autism yang dah boleh bercakap. Okey, sukar memahami emosi dan perasaan diri sendiri. Contohnya mereka ni suka mencelah kata-kata orang lain tanpa mereka sedar orang tu selesa atau tidak. So dekat sini saya nak bagi tahu kalau anda anak autism yang boleh bercakap, dia akan bercakap macam contohnya suka mencelah kata-kata orang tua tanpa mengira orang tu selesa ke tak. Okey, pendek kata mereka tidak mempunyai keupayaan untuk memahami emosi orang lain atau kemampuan untuk mengulas emosi sendiri. Okey, lebih kurang macam benda tu okey, dia orang tak tahu benda tu baik ke selesa orang, dia tak faham perasaan orang, jadi feeling orang tu selesa ataupun tidak dengan apa ya perbuatan dia orang. Okey, seterusnya adalah lambat bercakap. Okey, lambat bercakap ni ada 3 kategori, iaitu yang pertama tidak bercakap langsung ataupun ekolalia. Okey, yang pertama tidak bercakap langsung. Ramai kanak-kanak autistik mempunyai cabaran dalam percakapan dan berlakunya speech aspharia ataupun speech delay. Akan tetapi tidak semua yang mengalami speech delay ataupun apharia ya. Okey, itu adalah autistik. Okey, yang kedua adalah lambat bercakap, lebih kurang kepada yang nombor 1 tadi, iaitu tidak bercakap langsung. Yang ketiga ekolalia. Keadaan ini di mana seorang itu hanya mengulang yang kepada mereka. Contohnya pergi makan, dia akan ulang apa yang kita cakap, pergi makan. So benda tu dia tak tahu apa itu pergi makan. Dia boleh bercakap tapi dia tak tahu apa benda tu. So sebagai parent kita kena bagi tahu dia apa maksud benda tu. Okey, contohnya kita kenalkan macam kita nak mengajar budak kan. Budak yang bertahun 1 apa A untuk apple, B untuk ball. So macam benda tu dia akan tahu B untuk ball, B untuk apa bola, macam banana, dia akan tahu apa maksud tu. Jadi macam untuk mengelakkan dia jadi ekolalia, kita parents kena lebih kerja keras. Ya, ciri-ciri autism yang keenam adalah marah apabila berlaku sesuatu perubahan jadual. Okey, maksud dia sini anak-anak autism ni dia tak suka tukar rutin. Maksud contohnya dia tidak suka tukar rutin. Contohnya kalau menaiki kereta dengan ibunya nak pergi satu tempat tu, dia dah biasa dengan jalan itu, dia dah biasa dengan keadaan itu, tiba-tiba benda tu jam ataupun jalan tu ditutup pada hari itu, dia nak tukar laluan, dia guna laluan lain nak menuju arah jadi cuma dia tukar jalan saja. Tapi dekat situ anak-anak tu akan mengamuk sebab dia dah biasa tengok keadaan itu, tiba-tiba
dia berubah rutin. So ada juga contohnya anak-anak ni anak-anak autism juga akan mengamuk jika mainan dia contohnya korang alihkan mainan dia. Contohnya dia dah letak situ, dia dah biasa letak situ, lepas tu korang kemas-kemas, korang nak tukar letak tempat yang lebih bagus ke, yang tempat yang lebih yang lebih baik ke, dia akan mengamuk. Lepas situ bila dia mengamuk, dia akan cuba cederakan diri dia sebab dia tak pandai nak express, nak bagi tahu yang dia marah, yang dia tak suka, yang dia tak puas hati, dia tak tahu nak tu. Jadi cara dia adalah memukul diri sendiri. Itu part ni yang ramai orang di luar sana cakap, dan anak-anak autism ni gila sebab suka memukul diri sendiri, letak kepala kat dinding kan. So itu problem ni, anak autism ni dia ada kecelaruan neurological disorder. Maksud saya dia berkaitan dengan brain diorang. Jadi benda tu diorang macam contohnya diorang dalam satu kaca yang kita boleh nampak diorang, tetapi diorang apa yang diorang cakap, kita tak dengar apa yang diorang cakap. Macam contohnya diorang dalam satu kaca tu, kita nak keluarkan dia dari kaca tu, kita nak pecahkan kaca tu tak boleh. Jadi kita kena nak keluar benda tu, kita kena slow bagi dia keluar daripada kepompong dia, supaya dia tak di dalam golongan, di dalam lekat ataupun terperangkap di dalam kaca yang kedap bunyi. Kita boleh nampak dia, tapi macam apa yang dia nak luahkan tu dia tak kesampaian. Kita tak tahu apa. Macam contohnya orang bisu, korang bercakap dengan orang bisu, korang tak tahu apa isyarat dia, bahasa isyarat korang tahu? Of course tak tahu kan. So begitu juga dengan keadaan anak-anak autism ini. Okey, ciri autism mempunyai minat yang sangat mendalam terhadap sesuatu spesifik. Contohnya yang ini dia orang selalu panggil ni 7 interest. 7 interest ni contohnya pernah dilaporkan seorang kanak-kanak autistik lelaki berusia 4 hingga 5 tahun melukis seluruh kota London secara tepat dan terperinci hanya dengan menaik pusing selama beberapa minit. Berapa minit je dia berpusing dekat dengan wali kota tu, dia boleh nampak. Kalau dekat atas kita boleh tengok satu kota kita kan. Jadi budak yang ada autism ni, yang ada 7 interest ni, dia boleh hafal benda tu dalam beberapa minit. Dia orang memang sangat intelligent lah kan. Walaupun tak semua lah budak autism ada ini. Dan setengah ciri-ciri ni hanya ada macam dalam seorang je yang ada ciri-ciri 7 interest. Yang ni sangat-sangat jarang berlaku, tak semua ada ya. Dia ada 7 interest. Dia sangat tapsub pada satu benda tu, dia boleh menghafal benda tu dalam sekelip mata. Itu yang kita sangat jarang ada. Bukan salah satu kekuatan kanak-kanak autistik ini, tetapi bukan semua mempunyai kebolehan dia. Jadi perempuan yang ada autism janganlah mengharapkan tinggi ya. Jadi kita tak boleh lah macam tak boleh mengharapkan satu kasus kan. So yang seterusnya, ciri-ciri autism yang ke-8 adalah selalu melakukan suatu perbuatan berulang ataupun self simulation. Okey, bergantung kepada kanak-kanak juga. Okey, setiap stimuli itu berbeza dan boleh berlaku pada yang berbeza. Contohnya penglihatan. Okey, contohnya penglihatan. Kadang-kadang kalau orang tengok anak-anak autism ni suka tengok pintu macam pintu lift kan, tutup buka kan. Jadi macam diorang macam suka-suka. Lepas tu diorang interest dengan lampu yang kelip-kelip, lampu suluh tu yang berkelip-kelip, diorang sangat suka. Okey, bila tu diorang akan bagi interest diorang. Lepas tu kedai muzik sama berulang-ulang. Kalau diorang suka muzik tu, diorang akan suka dengan berulang-ulang. Sama dengan anak-anak autistik ni, dia lebih suka, kalau contohnya lah, kalau melipat baju, dia suka melipat pakai
baju itu berulang-ulang. So di situ adalah macam self simulation untuk ciri-ciri self simulation untuk anak autism. Okey, yang seterusnya adalah ciri-ciri yang ke-9 adalah macam tidak mampu untuk konsep pretend play. Pretend play ni apa? Orang contohnya kan, so dekat sini pretend play tu macam kita main olok-olok. Dia budak macam yang korang tahu budak autism ni, anak-anak autism ni diorang tak berfikir ke arah itu. Diorang lemah dalam imajinasi. Diorang tak mampu untuk berimajinasi, macam main pretend play, main olok-olok, tak pandai. Diorang macam benda ni dia boleh bermain, tetapi dengan syarat kita yang ibu bapa yang kena praktik anak-anak ini supaya dia mampu berfikir. Contohnya kita lah, macam contoh kalau dia seseorang, kita yang kena bermain dengan dia. Okey, contohnya ada masak. Okey, kita cakap sambil bercakap, ya ini mami tengah masak, mami tengah masak ayam, mami tengah masak sayur, carrot, mami potong carrot, mami potong ayam. So benda tu dia akan automatik kita bercakap dengan dia akan tengok, bila dia fokus, dia automatik dia akan cuba nak buat. Dia akan boleh pretend play dengan kita, walaupun dia tak boleh 1%, tapi at least dia boleh buat, walaupun hanya sikit saja benda tu. Itu dah satu perubahan yang besar untuk buat anak-anak autism ni, ya.